airradio.um.edu.my. Selamat mendengarkan Air Radio UM di laman web kami, dan sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan boleh hantarkan melalui email kami airradio@um.edu.my. Dan juga ingin kongsikan dengan anda, tekan saja di iCast dan anda akan lihat di situ semua modul kami yang telah kudara kami letakkan di situ di bawah fakulti, dan pergi saja di bawah fakulti anda dan anda pilih saja learning segment, learning capsule dan juga audiobook. Pilih salah satu dan kat situ ada modulnya. Dan kalau untuk modul kita hari ini, kita gunakan ABST 1103 dan anda terus saja pergi kepada fakulti Sains Sosial Gunaan dan anda pilih saja learning segment dan cari ABST 1103 Siran Nabawiyah dan Akhlak, dan untuk semester Januari 2011. Kat situ telah pun Fatin uploadkan untuk anda. Okey, dan terus kita pergi kepada segmen kita pada hari ini berkaitan dengan tadi telah pun kita kongsikan dengan anda semua berkaitan dengan strategi yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sebelum berperang. Ustaz, banyak tu strategi untuk sebelum kita pergi berperang ni. Dan sekarang mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita berkaitan dengan tujuan. Dalam Islam ada tujuan-tujuan tertentu lah. Bukan kita berperang ni sesuka hati ke apa. Ada tujuannya. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan ataupun kongsikanlah dengan lebih lanjut berkenaan dengan tujuan peperangan dalam Islam. Silakan. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang pertama kali kita kena jelas, Islam berperang bukan nak bunuh orang, bukan nak menyerang. Tapi Islam ni ada 2-3 perkara. Yang pertama, peperangan Islam ni kerana membela diri. Yang kedua, untuk menuntut bela. Yang ketiga tu kerana melanggar perjanjian. Ini yang biasa berlaku peperangan ini, kena 3 perkara ni lah. Kita tengok satu-satu ya. Yang pertama kita katakan mempertahankan diri. Kalau kita perhatikan kepada beberapa peperangan, contohnya perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab ya. Peperangan ini bukanlah Nabi yang menuntut peperangan, tetapi orang datang menyerang Madinah. Misalnya Nabi SAW dia hidup di Makkah, dia mendapat wahyu di Makkah, dia menjeru di Makkah. Di Makkah tu dah sekian ramai orang telah meluk mengenai Islam, tetapi mereka Islam terhimpit, tertindas, sehingga datang wahyu supaya orang Islam ni berpindah. Maka Nabi pun suruhlah mereka berpindah ke mana? Ke Madinah. Dia ramai orang Islam dah pindah ke Madinah, akhirnya Nabi pun dapat wahyu suruh pindah, dia pun berpindah juga ke Madinah. Tak apalah, dah pindah Madinah, mungkin di Madinah ada tempat perkembangan Islam, Nabi dah tubuhkan masjid, dah melakukan macam-macam dakwah sebagainya, dah elok, dah aman, buat perjanjian dengan orang-orang Madinah. Tiba-tiba orang Mekah tak puas hati, kita mesti serang Muhammad. Kalau tak serang Muhammad, esok Muhammad akan kuat dengan Madinah, kita terancam. Mereka siapkan tentera datang menyerang Madinah. Katakan yang pertama tu perang Badar. Lepas 2 tahun Nabi dah pindah ke Madinah, Nabi dapat tahu orang Makkah datang dengan 1000 orang untuk menyerang Madinah. Nabi dapat tahu macam tu, apa kita nak buat? Jadi kita mau tak mau kita mesti pertahankan diri kita. Jadi mesyuarat, Nabi kita mesyuarat tuju, okey, kita mempertahankan diri kita keluar dari Madinah. Sebab mereka datang ramai, kita sikit, nanti dia habis ceroboh rumah tangga kita. Lebih baik kita bertahan di luar Madinah. Maka setuju mereka. Sampai masanya dah tahu orang sana, dah berisik, dah pergi tengok, dah tahu berapa ramai datang, kemudian duduk dekat mana, berapa jam lagi akan sampai. Nabi pun keluar dengan askarnya bertunggu di Badar. Jadi kenapa Nabi keluar ke Badar? Untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan Islam, untuk mempertahankan negara Madinah, untuk mempertahankan orang-orang perempuan, kanak-kanak yang ada di Madinah. Jadi berlakulah peperangan sampai masanya, orang tu pun sampai, askar Islam pun dah ready, maka berlakulah peperangan di Madinah atau tempat yang bernama Badar. Kita panggil perang Badar. Jadi perang Badar bukan Nabi pergi menyerang, tetapi Nabi menunggu mereka jangan serang Madinah. Jadi Nabi maknanya, Nabi itu kita katakan ini konsep mempertahankan diri. Kalau Nabi tidak keluar menunggu askar, maka habislah Madinah itu akan diserang oleh askar-askar Quraisy. Baik, itu dikatakan perang Badar ni mempertahankan diri. Sedangkan pada masa itu orang Islam
yang mampu memegang senjata hanya 300 orang sahaja. Askar sikit tu nak dibandingkan dengan askar yang nak datang tu. Yang datang tu 1,000 orang. 1,000 orang lawan 300. Siapa-siapa pun akan kata 1,000 tu menang. Kan? Tetapi dengan strategi yang diaturkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan dengan pertolongan Allah, maka dalam peperangan Badar ni Islam mendapat kemenangan. Jadi perang Badar ni bukan orang Islam pergi menyerang, tapi orang Islam mempertahankan diri, jangan serang Madinah. Jadi itu konsep yang utama. Bukan satu. Perang Uhud begitu juga. Perang Uhud pun bukanlah Nabi pergi menyerang. Perang Uhud pun dapat tahu orang tu datang sebab habis perang Badar dia kata tahun depan kami datang lagi. Saya ada amaran. Bagi amaran. Nabi kata tak apa, kami tunggu. Tahun depan dapat tu datang, kan Nabi pun siap tentera. Bersiap sedia. Siap sedia. Tapi kali ni perang Uhud ni kecoh sikit. Sebab masa mesyuarat tu ada yang kata nak bertahan di Madinah, ada yang kata nak pertahankan di luar Madinah. Jadi timbullah orang ni kata orang ni, akhirnya Nabi terima pendapat kita bertahan di luar Madinah. Macam perang Badar juga. Masa berangkat nak pergi ke Bukit Uhud, tiba-tiba 300 orang daripada askar ni patah balik, iaitu orang munafik. Orang kafir datang 3,000 orang. Orang Islam hanya 1,000 orang. 1,000 orang 300 patah balik, tinggal berapa ratus? Tinggal hanya 700. Macam mana 700 nak lawan dengan 1,000 orang, 3,000 orang? Jadi mana terpaksa juga mempertahankan diri. Jangan datang serang Madinah. Nabi tunggu di Bukit Uhud. Tunggu situ. Berlawan situ. Jadi maknanya Nabi keluar dari Madinah untuk mempertahankan negara Madinah. Jangan datang serang. Bukan Nabi pergi menyerang orang. Orang tu datang dari Mekah jauh. Jauh dia lebih kurang 450 km. Tetapi orang ni keluar daripada Madinah lebih kurang dalam 10 km saja. Pergi ke Bukit Uhud. Itu maknanya peperangan dalam Islam ni berlaku mempertahankan diri, bukan pergi menyerang orang. Termasuk satu lagi perang yang hebat, iaitu dipanggil perang Ahzab. Perang Ahzab dapat tahu orang kafir dah kalah perang Uhud, dah kalah perang Badar. Perang Uhud pun dia tak dapat kemenangan yang cemerlang. Dia kata kami akan datang lagi tahun depan. Dah bagi amaran. Dalam buku kata perang Uhud ni Islam kalah. Dalam buku. Sebenarnya kalau tengok dalam buku-buku yang asal buku Arab, bukan Islam kalah. Islam tak kalah. Cuma orang Islam ni mati ramai, orang dia mati ramai juga. Tapi orang Islam lagi mati ramai lah. Orang Islam mati 70 orang, orang dia pun lebih 70 orang juga. Kemudian Nabi tu tak mati. Memang Nabi pun luka. Nabi jatuh dalam telaga. Dia orang tengok Nabi Muhammad dah tak ada. Dia kata, okey, Muhammad dah mati, kita dah menang, dia pun turak, jom kita balik, kita dah menang. Dia kata gitu. Tapi ingat tahun depan kami datang lagi. Jadi dia baliklah, dia rasa dia menang. Rupanya Muhammad tak mati. Muhammad jatuh dalam telaga. Itu ialah di antara kesan-kesan peperangan dalam perang Uhud. Jadi perang Uhud ni pun Nabi keluar daripada Mekah mempertahankan diri di luar Madinah. Daripada Madinah keluar ke Madinah. Tapi perang Ahzab, mesyuarat dah setuju nak bertahankan dalam Madinah. Kita ada 2 kali keluar di luar. Apa kata tahun ni kita bertahan di Madinah. Kenapa dikatakan perang Ahzab? Ahzab ni kerana banyak pihak orang Arab di Mekah, kafir ni bergabung dengan orang Yahudi di Madinah. Jadi Yahudi kata, kamu serang dari luar, kami serang dari dalam. Nak buat macam mana? Nabi dapat tahu macam itu. Nabi pun panggil sahabat, mesyuarat. Seorang sahabat tu nama dia Salman Al-Farisi. Dia kata, apa kata Rasulullah, kita korek parit depan Madinah ni, supaya orang tak boleh serang kita. Dia datang dengan kuda pun, kuda tak boleh lompat. Maka Nabi bersetuju. Maka korek parit, satu batu, 1 kilometer, korek parit. Parit tu sekira-kira kuda tak boleh lompat. Luaslah juga. Bayangkan macam nak korek parit tu, tanah berbatu, 1 kilometer. Berapa lama nak siap. Itu namanya mempertahankan diri dalam Madinah. Teruk macam tu. Jadi dah setuju mempertahankan diri, maka terpaksa duduk dalam Madinah. Rupanya duduk Madinah pun teruk juga, sebab mereka tak boleh datang menyerang. Mereka kepung Madinah. Kepung Madinah tu, maka orang Islam sangat kurang makanan.
kurang makanan. Nak keluar tak boleh, askar tunggu. Sana Yahudi. Rupanya Yahudi ni belot. Masa buat perjanjian dulu kita sama-sama mempertahankan Madinah. Sekarang jadi, orang Mekah datang, dia kata kamu dia belot pula. Dia belot. Jadi berapa lama? Lebih 2 minggu, lebih 15 hari, kata-kata 30 hari. Terancam bukan lama ni nak makan pun tak cukup. Lama-lama agak tegang lah keadaan semasa peperangan Ahzab tu. Dia lawan panah je. Tak pergi tak boleh. Kuda pun tak boleh lompat. Lawan panah je. Akhirnya dengan pertolongan Allah Ta'ala, satu malam datang ribut yang kuat. Ribut tu tolak habis kemah-kemah musuh tu. Lari balik ke Mekah malam tu juga. Tinggal harta benda semua. Itu pertolongan Tuhan macam itu pula. Baik, maknanya bukan Nabi pergi menyerang. Nabi diserang lah. mempertahankan diri. Itu maknanya peperangan dalam Islam bukan Islam pergi menyerang. Islam mempertahankan diri. Daripada termasuklah perang serangan-serangan. Ya, satu perang yang besar kita panggil perang Tabuk. Perang Tabuk ni tahun yang ke-9. Satu perang Badar tahun yang kedua. Perang Uhud tahun yang ketiga. Perang Ahzab tahun yang kelima. Tahun yang ke-9 ni perang Tabuk. Tabuk tu jauh. Daripada Mekah ke Tabuk tu 600 km. Nabi dapat tahu daripada orang berjaga. Orang berjaga balik dari Syria bagi tahu, kata, ya Rasulullah, aku dapat tahu orang Rom nak serang. Orang Roman yang diketahui oleh Hercules. Orang dia kata Hercules ni orang kuat ni, raja yang kuat, macam nak lawan dia. Jadi Nabi terpaksa lah mesyuarat, sahabat-sahabat semua mesyuarat, setuju kita keluar dari Madinah, kita pergi ke sana, kita pergi ke Syam, jangan pergi datang ni, sebab orang tu kuat datang ni habis Madinah. Kemudian masa tu pula musim berbuah. Bulan 7 bulan 8 tu musim panas. Jadi buah kurma ni semua dah masak. Kalau orang tu serang Madinah, habis pokok kurma kita semua dia akan ambil habis. Kalau kita keluar pergi ke arah Syria, tempat tu nama Tabuk. Pergi sana bukan nak pergi menyerang, nak jaga serangan, jangan datang ke sini. Itulah 2-3 peperangan sebagai contoh yang mengatakan peperangan dalam Islam bukan nak pergi menyerang orang, tetapi mempertahankan Madinah, mempertahankan maruah Islam. Itu satu daripadanya. Itu dia. Kita berhenti rehat seketika, Ustaz. Okay. Kita akan kembali lagi dengan beberapa lagi tujuan peperangan di dalam Islam. Ustaz akan kongsikan sebentar saja lagi. Kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Terus mendengarkan Air Radio UUM, rentasi minda anda.